Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Okey. Syukur kehadrat ilahi dapat lagi kita bersama dalam slot bacaan hadis hari ini insya-Allah. Okey, hari Ahad, hari hujung minggu. Jadi saya ucapkan selamat tengah hari dan juga salam hari Ahad. InsyaAllah selamat berhujung minggu. Jadi saya ucapkan mana yang cuti hari ni selamat berehat insyaAllah. Okey, mungkin ada yang bekerja, jadi saya ucapkan juga selamat bekerja. InsyaAllah mudah-mudahan segala urusan hari ini dipermudahkan insyaAllah. Okey, baik. Silakan masuk yang dah hadir, yang dah bersama-sama dalam slot bacaan hadis hari ni. Ahlan wa sahlan. Saya ucapkan insya-Allah silakan masuk yang baru join dalam slot bacaan hadis kita hari ni, hari Ahad insya-Allah. Jadi hari Ahad sihat ke semua? Hari ini sihat atau tidak insya-Allah? Okay, saya doakan semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kurniakan kesihatan, Allah kurniakan keselamatan kepada kita semua insya-Allah. Okey, dan mudah-mudahan kita berada di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komen yang pertama saya nampak Kak Nur Hayati, Kak Rostila, Kak Roza, Kak Fauzia, Kak Sanwati. InsyaAllah silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Kak Fauzia semangat. Muka surat berapa? Baik, muka surat 687. Hari ni kita nak tengok satu hadis. Okey, 687. Alhamdulillah sihat. Yang lain sihat, okey. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Waalaikumsalam Kak Hayati. Sila-sila. Encik Wan, Kak Azimah, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Yang dah hadir, yang dah join bersama-sama dalam bacaan hadis hari ni insyaAllah. Okey, waalaikumsalam Kak Hayati. Silakan masuk insyaAllah. Okey. Baik. Jadi hari ni dalam slot bacaan hadis kita nak sembang tentang apa? Hari ni kandungan kita ada hadis. InsyaAllah baik. Okey, yang dah hadir, yang dah join, jangan lupa boleh tolong saya tekan button share insyaAllah. Pakar-pakar tekan button share. Laju-laju kita share. Kita nak sebar kebaikan insyaAllah. Dengan berkat kita share, dengan berkat niat kerana Allah Ta'ala, kita nak sebar kebaikan. Ajak ramai orang buat kebaikan. Mudah-mudahan rezeki kita melimpah ruah. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita macam mana seluasnya lautan Allah. Macam mana seluasnya langit Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kebaikan yang lain datang kepada kita. Kita tak tahu bagaimana kan kebaikan tu datang, insyaAllah mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Sihat-sihat insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, mantap Kak Hayati dah share, Kak Azimah dah share. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang lain jangan lupa tekan button share, okey? Pakai-pakai tekan button share. Sama-sama kita nak sebar kebaikan insyaAllah. Baik, tajuk hadis kita 687. Muka surat 687 insyaAllah. Jom, sebelum kita mulakan bacaan hadis, kita kena sama-sama kita nak berzikir. InsyaAllah kita nak basahkan lidah. Okey, mana yang dah berzikir hari ni? Jom kita tambah lagi berzikir hari ni insyaAllah. Jadi mana yang belum lagi berzikir, jom kita ambil peluang ni, sama-sama kita berzikir. Boleh? Kita nak basahkan lidah kita. Okey, tanda berzikir, tanda kita ingat kepada Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okay, kalau kita berselawat, tanda kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaAllah. Banyak mana kita ingat kepada Allah, lagi banyak Allah akan ingat kepada kita.
Kalau kita cari Allah, kita pergi kepada Allah dalam keadaan kita berjalan, Allah tu akan cari kita, Allah tu akan datang kepada kita dalam keadaan berlari. Subhanallah. Nampak tak, Allah itu maha penyayang kepada hamba-hambanya. Okay, jom. Sebelum kita mulakan, kita zikir sama-sama insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Zahara, Kak Minia. Silakan masuk, ahlan wa sahlan yang baru join. Kak Akmal, Encik Akil, Ala Syam, Encik Ala Syah. Silakan. Kak Hafsah, silakan masuk, ahlan wa sahlan yang dah bersama-sama hari ni insya-Allah. Okey, jangan lupa laju-laju pakai tekan button share, okey? Sama-sama kita sebarkan kebaikan. Walaupun kita tak baca hadis ni sama-sama, tapi disebabkan kita share, bermakna kita share kebaikan dekat situ. InsyaAllah, okay. Jadi sebelum kita nak tahu tajuk ni, kita nak sembang apa hari ni dalam slot bacaan hadis, jom kita berzikir sama-sama insyaAllah. Baik, ready? Bersedia. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 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 Lagi satu kali rang boleh? Dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah. Terbaik semuanya. Mantap. Okay. Dapat lagi kita berzikir satu hari ni. Jadi kita kena bersyukur. InsyaAllah sebab apa? Tak semua orang dapat kesempatan untuk berzikir. Kan? Mungkin ada yang busy kan, tak sempat. Jadi kita kena syukur hari ni. Satu hari dapat lagi kita berzikir. Okay, walaupun sekejap, tetapi kita tak tinggalkan zikir itu dalam satu hari. Subhanallah. Okay. Terbaik. Mantap semuanya. Okay. Kak Wan Ida dah share, kerana Allah terima kasih. Kak Wan, terima kasih banyak-banyak insyaAllah. Okay, mantap semuanya. Terbaik. Baik, yang dah hadir jangan lupa, okay, laju-laju pakat-pakat tekan button share. InsyaAllah sama-sama kita sebarkan kebaikan. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. InsyaAllah. Okay, saya ucapkan selamat tengah hari dan juga salam hari Ahad. Salah hujung minggu. Santai-santai sahaja kita hari ni insyaAllah. Okay, jadi apa tajuk kita hari ni? Kita nak sembang apa dalam slot bacaan hadis ni? Okay, boleh nampak tak? Kita punya hadis hari ni 4 baris. Okay, insyaAllah kita baca sama-sama 4 baris. Dan tajuk dia ialah perumpamaan orang yang taat dan derhaka. Okay. Jadi tajuk kita perumpamaan orang yang taat dan derhaka. InsyaAllah. Okay. Banyak, betul tak? Kita dah tengok hadis Nabi bagi perumpamaan. Kan? Nabi bagi perumpamaan. Perumpamaan untuk orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang tidak membaca Al-Quran. Perumpamaan solat. Lagi
perumpamaan asas-asas rukun Islam dalam hati kita. Bagaimana? Macam contoh dalam hati ni semua ada satu kemah. Nabi bagi perumpamaan, betul tak? Kemah itu ada 5 tiang. Itulah rukun Islam. Kalau satu tiang goyang, maka goyanglah kemah dekat hati kita. Nabi bagi perumpamaan. Jadi kali ni Nabi bagi lagi perumpamaan supaya kita jelas, iaitu perumpamaan bagi orang yang taat dan derhaka. Okey, taat dan derhaka kepada siapa? Okey, kepada ibu bapa ke? Kepada orang atasan? Kepada adik-beradik? InsyaAllah kita tengok. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Marina, Kak Fauzia, Encik Fakruddin, Kak Mamito, Kak Sanwati. Silakan. Terbaik Kak Ida. Okey, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil berzikir. Mudah-mudahan kerja yang kita lakukan tu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Okey, Kak Hasida dah share. Terima kasih. Mantap. Terbaik insya-Allah. Okey, jadi perumpamaan untuk orang yang derhaka, untuk orang yang taat dan derhaka. Jadi hadis kali ni ialah untuk hukum-hukum Allah Subhanahu Taala. Kita nak tengok Nabi bagi perumpamaan untuk orang yang taat kepada perintah Allah dan juga yang derhaka kepada perintah Allah. Macam mana? Roboh kemah tu kalau satu tiang tak ada, betul kan? Jadi 5 rukun Islam kita kena kukuh supaya kemah kita kukuh, insya-Allah. Okey, dah ready? Boleh kita mulakan bacaan hadis kita. Kak Zaliha sambil berniaga, insya-Allah semoga rezeki berniaga bertambah Kak Zaliha. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah terbaik. Okey. Okey, jom kita baca hadis hari ni dahulu, insya-Allah baru kita masuk pada keterangan. Hadis kita 4 baris. Okey. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathlu al-qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'zi. Satu lagi baris. Terbaik semuanya. Okey. Walam nu'zi man fawqana fa in taraku wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala ahdihim najaw jami'an. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, selesai bacaan hadis kita 4 baris. Dapat lagi kita baca satu lagi hadis untuk hari ni, insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang dah hadir bersama-sama, insya-Allah. Cucu fruit.
Main phone ya ke Kak Azimah? Setahun. Okey. Buku Fadilat. Fadilah Hadis. Ya, Encik Aman. InsyaAllah. Okey, silakan masuk. Silakan ahlan wa sahlan yang dah bersama-sama. Waalaikumsalam Kak Hasni. Saya ucapkan selamat tengah hari yang dah hadir, yang baru join dalam slot bacaan hadis. InsyaAllah. Okey, kita nak tengok maksud hadis ni. Perumpamaan, Nabi bagi perumpamaan untuk orang yang taat dan orang yang derhaka. Okey. Taat dan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah. Bagaimana perumpamaan? Kita nak tengok, insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Norma. Selamat tengah hari, insya-Allah. Saya belum makan. InsyaAllah kejap lagi kita makan sama-sama. Waalaikumsalam Kak Halija. Silakan masuk. Okey, Kak Alisa, silakan masuk insya-Allah. Okey. Jadi, maksud kita, jom kita tengok. Sayyidina Nu'man bin Bashir. Jadi hadis ni siapa yang riwayatkan? Sayyidina Nu'man. Nama baru ni kan? Nama baru Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anha berkata, okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi Nabi bersabda lagi. Okey, apa Nabi sabda? Perumpamaan orang yang mentaati hukum hakam Allah Subhanallahi Ta'ala dan orang yang melanggarinya adalah seperti satu kaum yang telah mencabut undi untuk menentukan tempat di dalam sebuah kapal. Kali ni Nabi bagi perumpamaan dalam kapal. Okey, jadi perumpamaan Nabi, cuba bayangkan. Okey, orang yang taat hukum hakam Allah dan orang yang melanggarinya, dia seperti satu kaum. Okey, cuba bayangkan sebuah kapal. Dalam sebuah kapal tu ada satu kaum. Maksudnya ramailah dalam kapal tu. Dan semua satu kaum tu, semua orang dalam tu sedang mencabut undi. Undi apa? Jadi sedang mencabut undi untuk tempat duduk mereka. Okey, untuk tempat duduk mereka. Okey, dalam kapal, kalau kita tahu dalam kapal ada bahagian atas, betul tak? Ada yang duduk atas, dan dalam kapal juga ada yang duduk dekat bawah. Di bahagian bawah, yang jaga-jaga barang dekat bawah. Yang dekat atas, dia jaga kawasan, jaga apa, kain rentang atas kapal tu kan. Okey, macam-macam tugas lah. Jadi Nabi bagi perumpamaan dekat situ. Jadi satu kaum ni, semua ni nak cabut undi. Nak cabut undi, nak tentukan siapa duduk atas, siapa duduk di bawah. Okey. Kemudian satu kaum mereka pun cabut undi. Jadi jom kita tengok. Sebagaimana sebahagian daripada mereka telah mendapat tempat di bahagian atas dan sebahagian lagi di bahagian bawah. Jadi diorang dah cabut undi. Okey, semua dah cabut undi. Lepas tu ada yang dapat duduk atas, ada yang dapat duduk bawah. Okey, lalu sebahagian orang di bawah memerlukan air. Maka orang yang duduk di bawah, orang yang duduk dekat bawah, dia memerlukan air. Jadi mereka terpaksa naik ke atas. Orang yang duduk bawah tadi, dia nak air, dia perlukan air. Jadi dia terpaksa naik ke atas untuk dapatkan air. Maksudnya dekat bawah tak ada air lah. Okey, lalu sebahagian mereka merancang.
Okey. Ada beberapa orang dekat bahagian bawah ni pun merancang. Dia orang rancang apa? Jika kita lubangkan bahagian kita ini, maka tidak perlu menyusahkan mereka yang di atas. Jadi orang yang bahagian bawah kapal ni tadi, diorang plan. Diorang buat plan. Okey, diorang buat rancangan. Kalau kita lubang, satu lubang je. Kalau kita tebuk dinding kapal ni satu lubang, kan dapatlah kita air. Tak payah nak susahkan orang dekat atas. Tapi apa jadi dekat kapal tu kalau orang bawah lubang kan? Kalau orang bawah tebuk bahagian dekat bawah kapal tu. Apa jadi dekat kapal tu? Okey, sekiranya orang di atas membiarkan kejahilan mereka, maka kesemua mereka akan karam. Okey, kalau orang yang di atas biarkan orang dekat bawah buat perkara tu, tebuk lubang dinding kapal tu, jadi kapal tu dia akan karam. Betul tak? Masuk air lah kapal tu. Jadi karam kapal tu. Sekiranya mereka memegang tangan-tangan. Maksudnya sekiranya orang atas mencegah orang yang berada dekat bawah ni, maka mereka semua, sama ada yang di atas maupun yang di bawah akan selamat. Boleh nampak tak? Jadi perumpamaan dekat sini, Nabi bagi perumpamaan orang yang mentaati perintah Allah dan juga orang yang melanggar perintah Allah. Dia dalam satu kapal ada satu kaum. Dalam satu kapal ni ada satu kaum dan ada sebahagian duduk dekat atas, ada sebahagian duduk dekat bawah. Jadi orang bawah ni dia nak air. Setiap kali mereka nak air, mereka kena naik atas. Tapi hari-hari buat macam tu, diorang macam apa kata? Kita tebuk je dinding kapal ni. Kan? Senang kita nak ambil air. Tak payah nak naik atas dah. Kan? Jadi kalau diorang bahagian bawah terus tebuk, nanti kapal tu akan karam. Jadi orang di atas kalau dia dapat mencegah orang di bawah buat macam tu, jadi diorang selamat. Betul tak? Sama ada orang dekat atas ataupun dekat bawah akan selamat. Apa kaitannya perumpamaan ni dengan hukum hakam? InsyaAllah. Okay, jom kita masuk keterangan. Okey, silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, InsyaAllah yang baru join, yang baru hadir, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Saya ucapkan selamat tengah hari. Okey, perumpamaan dekat sini. Okey, pada suatu kali ada sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin kita akan musnah dan binasa, sedangkan dalam kalangan kami ni ada lagi orang yang soleh lagi bertakwa. Okey, jadi bahagian keterangan ada seorang sahabat tanya dekat Nabi, adakah nanti kita semua ni akan musnah, kita semua ni akan binasa? Maksudnya ditimpa bala. Sedangkan dalam kalangan kita ni ada je orang yang soleh, ada je lagi orang yang bertakwa. Jadi Nabi jawab apa? Nabi menjawab, ya. Apabila keburukan telah bermaharajalela. Allahu Akbar. Okey, kalau sesuatu keburukan telah bermaharajalela, okey, sama ada kita semua akan dibinasakan. Jadi maksudnya macam perumpamaan tadi. Kita kena cegah. Kalau kita cegah, insya-Allah sama ada orang yang berada di atas kapal atau orang yang berada di bawah kapal akan selamat. Maksudnya kita kena sama-sama cegah kemungkaran. Okey, macam mana nak cegah kemungkaran? Kan? Cegah kemungkaran ada 4 cara. Yang pertama, kita kena cegah dengan perbuatan. Maksudnya cegah dengan perbuatan, maksudnya contoh orang yang
pergi berperang, macam tu. Okey, kedua, cegah dengan lisan. Maksudnya kita bagi nasihat dekat dia. Jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Lagi yang kedua, kita nak cegah kemungkaran dengan tangan. Okey, dan yang terakhir, yang kita nak cegah kemungkaran iaitu dengan selemah-lemah iman. Iaitu kita cegah dengan hati. Maksudnya kita tak suka kemungkaran tu, kita cegah dengan hati. Jadi apabila ada keburukan, kita kena sama-sama cegah supaya kita sama-sama dapat kebaikan. Okey. Nombor 231 ni. Ini tandanya, maksudnya nombor nota kaki. Contoh macam ni. Ni nombor 1. Dia akan tulis dekat bawah ni. Okey, dekat sini nombor 231. Tapi kena carilah dekat muka surat berapa. Dia akan berada dekat bawah ni. Ni nombor nota kaki. Okey, insyaAllah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, ahlan wa sahlan. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Jadi kemunduran dan kemerosotan umat Islam pada masa ini telah diketahui umum. Masya Allah. Okey, pelbagai rancangan baru telah diperkenalkan. Okey, sebagai cara untuk memperbaiki keadaan. Okey, namun demikian, sama ada orang yang berpendidikan agama atau orang yang berpendidikan moden, tidak terlintas pun dalam fikiran mereka tentang penyakit umat yang telah diberitahu oleh tabib. Siapa tabib? Yang telah diberitahu oleh tabib hakiki dan pendidik yang pengasih, iaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam Kak Aziza, Kak Kamisa, silakan masuk, ahlan wa sahlan, insya-Allah. Jadi, apabila rawatan apabila rawatan telah ditetapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat mana kita mengamalkannya? Jadi Nabi dah bagi macam-macam cara, macam-macam nasihat, betul tak? Jadi cuba tanya hati. Okey, setakat mana kita amalkan nasihat, kita amalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada kezaliman yang lebih dahsyat lagi apabila punca dan asbab yang telah menyebabkan penyakit telah digunakan pula sebagai ubat dan penawar. Maksudnya okey, tak ada siapa yang buat kezaliman kecuali diri sendiri. Okey, itu maksud dia. Okey, insya-Allah. Okey, jadi sedangkan perkara inilah yang telah menyebabkan kemunduran kita. Okey, tak ada siapa yang buat tiada siapa yang buat sesuatu itu kemunduran kecuali diri sendiri. Itu maksud hadis ni. Okey. Jadi oleh itu demikian keadaan telah mempercepatkan ajal si pesakit itu. Okey. Jadi maksudnya dalam hadis ni ialah kita kena nasihat Nabi, kita kena sama-sama cegah kemungkaran. Kita kena sama-sama cegah kemungkaran. Kalau kita tak cegah kemungkaran, apabila kemungkaran itu bermaharajalela, tak kira sama ada orang soleh ataupun orang tak soleh, semua akan binasa, semua akan musnah. Allahu Akbar, kalau kita dengar takut, betul tak? Jadi sebab itulah kita kena sama-sama cegah kemungkaran. Okey. Walaupun kita tak dapat cegah secara besar-besaran kan, pergi perang semua tu, tapi kita cegah secara kecil-kecilan pun tak apa.
Kita sebarkan ilmu. Mungkin ada setengah orang tak tahu hukum ni macam mana, kita sebarkan, kita share. Dekat situ kita dapat cegah kemungkaran sikit-sikit. Sama juga macam perumpamaan tadi. Okey, orang atasan dia cegah orang bawah ni. Orang yang di atas dia cegah orang kat bawah supaya tak tebuk dinding kapal. Kalau dia tebuk, tenggelam, betul tak? Karam kapal tu, masuk air. Jadi orang atas tadi dia cegah orang bawah supaya tak tebuk. Macam tu jugalah kalau dalam kehidupan. Okey, kita kena sama-sama cegah kemungkaran. Supaya kita semua dapat elak daripada binasa dan bala. InsyaAllah. Okey. Baik. Alhamdulillah. Jadi itulah pengisian hadis kita hari ni. Nabi bagi perumpamaan orang yang taat. Adakah orang yang tak taat? Adakah orang yang nak tebuk kapal tadi tu, nak buat lubang tu, dia tak taat? Okey, mungkin dia tak taat, tapi mungkin dia ambil jalan short. Okey, dia ambil jalan shortcut. Okey, jalan shortcut nak dapatkan air cepat. Tapi kita kena ikut. Okey, bagaimana Nabi dah tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita ikut satu persatu, insya-Allah. Okey, insya-Allah selamat dunia akhirat. Okey, insya-Allah. Jadi kalau kita rasa kita orang atas, kita kena sama-sama tolong orang di bawah. Kalau kita rasa kita di bawah, kita kena sama-sama pegang tangan orang di atas. Okey, supaya sama-sama dapat cegah kemungkaran. InsyaAllah sama-sama kita bantu-membantu. Subhanallah. Okey, baik. Barulah kapal tu tak karam. Barulah kapal tu kukuh. Nak berlayar dengan selamat. InsyaAllah. Okey. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan yang dah bersama-sama dalam slot bacaan hadis hari ini. Hari hujung minggu. Alhamdulillah. Barakallah. Okey, saya ucapkan lagi sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak juga kepada mereka yang dah share. Yang dah komen dan juga yang dah like. Mantap-mantap. Terima kasih banyak-banyak, insya-Allah. Okey. Betul, sama-sama kita cegah kemungkaran. InsyaAllah semoga kita semua jauh daripada bala, jauh daripada kemungkaran Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Okey, terima kasih lagi sekali saya ucapkan mana yang dah bersama-sama hari ini dalam slot bacaan hadis. InsyaAllah dapat sedikit sebanyak info dalam bacaan hadis. Okey. Baik, terbaik. Mantap. Syabas dan tahniah lagi sekali yang dah bersama-sama. Okey. Okey, sama-sama kasih. InsyaAllah semoga kita dapat berjumpa lagi dalam slot yang akan datang. Kak Fauzia kata selamat menunaikan solat fardu Zuhur. InsyaAllah. Okey. Betul tu, terbaiklah Kak Zahra. Betul, jangan jemu berdoa sebab Allah dia tak pernah jemu pun dengar suara hamba-hamba dia. Masya Allah, terbaik. Okey, insyaAllah. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam slot hadis yang akan datang. Okey. Selamat makan tengah hari semua. InsyaAllah terbaik. Okey, jom kita tutup slot bacaan hadis kita dengan tasbih kafarah serta suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah. Okay, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.